Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini sebenarnya saya nak kongsi berkenaan dengan OPPM. Okey, OPPM ini kalau ikutkan ialah satu muka surat yang ada semua aktiviti kita dekat dalam tu. Dia macam senarai semak. Okey, so ini okey, sekejap kita tengok. Okey, ini ialah pintas. Okey, contohlah. Contoh ini ialah pintas yang telah kita buat. Di bahagian inisiatif ini, okey, kita kena lihat ya dekat bahagian inisiatif. Okey, ni. Bahagian inisiatif ini ada program kaunseling, program saman dosa, program guru penyayang kan. Jadi inilah yang kita akan letak di dalam OPPM kita. Kalau kita ini seorang pentadbir ataupun kita seorang ketua panitia. Okey, contoh saya penolong kanan. So program kaunseling ini saya kena pantau. Jadi saya kena tulis dekat dalam OPPM saya. Program saman dosa saya kena pantau. Kena tulis dekat dalam OPPM. Okey. Kemudian kita tengok lagi. Ini pun ada lagi. Nilam, DLP, Penpor Project, Classroom Language, Bulan Panitia, semua kita kena letak dekat dalam kita punya OPPM. Sebab kita sebagai pentadbir, kita sebagai ketua, kita nak kena tengok apa yang dah dibuat, apa yang belum dibuat. Okey. Baik, sekarang kita tengok rupa bentuk OPPM ini. Baik, rupa bentuk OPPM ini dia memang satu muka surat saja. Dalam satu muka surat ni sumbatlah semua maklumat. Okey. So yang pertama letaklah nama sekolah. Okey, tahun 2021, tarikh. Ketua kita letak jawatan. Jangan letak nama. Okey, kerana jawatan tu dia kekal, nama tu mungkin tak kekal kan, mungkin kita berpindah ke kan. So kita letak jawatan, objektif dia apa, nama program apa dan juga tema. Okey, sebagai contoh nama program ialah program peningkatan akademik 2021. Jadi dalam projek dan aktiviti ini saya akan senaraikan semua program yang ada kaitan dengan program peningkatan akademik. Kita boleh ambil daripada pintas. Yang tadi, contoh dekat pintas tadi, kita ada Nilam, DLP Environment, Penpor Project, semua ni kita tulis dekat dalam projek ataupun aktiviti ni. Kemudian, lepas kita buat yang ini, kita kena isi pula objektif. Ini bahagian objektif kan, objektif khusus. So, objektif khusus di sini ialah saya nak meningkatkan penguasaan penggunaan BM dan BI sebanyak 2% daripada TOV. Kenapa 2% je? Sebab tahun ni mungkin kata kita nak naikkan 2% je lah. Kedua, kita letaklah objektif yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa. Okey. Kemudian, di bahagian sini, kita boleh letakkan bulan. Kalau saya letakkan bulan. Okey, senang. Sebab pakai untuk setahun. Tapi ada juga daripada, ada juga di kalangan kita lah sebenarnya yang buat guna minggu. Mungkin benda tu memang perlu kepada mingguan. So, letak sini minggu 1, minggu 2, minggu 3. Tapi dia memerlukan banyaklah OPPM ni. Kan? Okey, kemudian di sebelah sini, kita letakkan siapa yang bertanggungjawab. Okey, kita ambil yang ada kaitan dengan kita lah. Kalau macam saya ada, okey, saya PK1. Yang ada kaitan dengan PK1 mestilah MLT ataupun guru panitia, ketua panitia. Kemudian guru BNK, guru penyelaras bestari, PIBG, penyelaras program dan juga guru-guru. Okey, bahagian bawah ni dia ada senarai aktiviti dan kos. So daripada aktiviti tadi ni, kita senaraikanlah di sini aktiviti yang memerlukan kos. Okey, sebagai contoh, yang pertama ziarah cakna kurikulum. Kita RM200. Kita lihat ziarah cakna kurikulum kita nak laksanakan pada Februari dengan juga Julai sebagai contoh. Okey, so RM200. Mungkin kita nak beli sagu hati untuk ibu bapa dan sebagainya lah. Kemudian, kedua, ada program pembestarian sekolah. Okey, program pembestarian sekolah kita target nak buat pada bulan Februari dan bulan Mac, kan? Jadi, kita anggarkan katalah RM100.
untuk sijil, untuk hadiah. Kemudian bengkel kebat. Tengok dekat sini ada bengkel kebat. Oh, bengkel kebat kita nak buat pada bulan Mac. So, dia punya kos RM200. Mungkin nak bayar sagu hati penceramah. Bulan panitia. Okey, bulan panitia kita lihat dekat sini. Oh, kita nak buat daripada Februari sampai bulan November. Jadi, kita memerlukan kos sebanyak RM900. Nilam kita memerlukan sebanyak RM500. So, dia akan total sini lah. Ini anggaran. Baik, nanti bila kita dah selesai benda ni, contoh ziarah cakna kita dah laksanakan. Tadi ziarah cakna bulan, katalah bulan ni bulan 2 dengan bulan 7 dah selesai. So hujung tahun kita tuliskan sini berapa kos sebenar. So dia akan kira lah berapa kos sebenar. Kita dapat lihat anggaran kita 1,900. Kos sebenar, oh rupa-rupanya kurang. Kan? Kemudian bahagian catatan, kita catatlah. Katalah program pembestarian sekolah ini tak dapat dilaksanakan. Kita catat dekat sini. Program pembestarian sekolah tidak dapat dilaksanakan atas sebab COVID-19 sebagai contoh. Okey, ataupun nilam. Kita tulis kat sini. Oh, nilam telah mencapai berapa bintang. Kan? Tulislah kat sini kita punya apa-apa catatan yang kita nak tulis. Kebiasaannya memang kita akan tulis yang inilah berkaitan dengan benda-benda ni lah. Ataupun kita boleh tulis juga catatan kat sini. Anggaran kos yang digunakan tidak mencapai RM1,900 kerana ada mungkin ada sponsor ke kan. Apa-apa saja kita boleh tulis dekat bahagian catatan. Okey, kemudian kita lihat dekat bahagian bawah ni, dalam OPPM dia memang dah ada sediakan benda ni lah kat bawah ni. Okey, 1, 2, 3. 1 ni menunjukkan orang pertama yang dipertanggungjawabkan. 2, orang kedua yang dipertanggungjawabkan. 3, orang ketiga dipertanggungjawabkan. So, yang ini kaitannya dengan sebelah sini. Sebagai contoh, nilam. Orang pertama yang dipertanggungjawabkan ialah penyelaras. Kedua dipertanggungjawabkan ialah guru. Ketiga dipertanggungjawabkan baru PK1. So, ini kita letak ikut kepada keutamaan. Okay. Yang kedua, contoh lain katalah coaching and mentoring. Yang pertama tanggungjawabkan PK1. Kita nak coaching mentoring cikgu kan. Kemudian orang kedua dipertanggungjawabkan ialah MLT. Maksudnya kalau kita tak buat, MLT boleh laksanakan. Dan ketiga ialah guru. Mungkin mereka boleh bantu guru-guru lain kan. Coaching mentoring bersama dengan guru lain. So kita letakkan mereka adalah orang yang ketiga dipertanggungjawabkan. Okey, kemudian kita lihat semula ke sini. Tanda sebegini, projek selesai. Tanda X, projek separa selesai. Tanda O, projek belum selesai. Baik, yang ini, tanda-tanda ni, simbol-simbol ni kita boleh ubah sebenarnya. Ikut pada kesesuaian kita lah. Mungkin kita nak kata projek selesai, kita nak letak huruf Y dekat sini. Ataupun nak colour dengan warna hijau. Boleh, tak ada masalah. Projek separa selesai. Mungkin kita letak nombor 2 ke, warna kuning ke. Boleh saja. Projek belum selesai, kita letak kosong. Okay, so ini terpulang kepada masing-masing. Yang penting benda ni kalau kita tengok kita faham. Sama juga dengan simbol untuk bahagian objektif. Okay. Kemudian kita lihat di sini kan, selepas kita menyenaraikan semua benda ini, okay, kita letaklah bulat-bulat ni sebab projek ni belum selesai kan. So kita letaklah bulat-bulat ni. Katalah nilam kita nak buat rancang daripada Februari sampai Disember. Letaklah bulat-bulat. Semua ni kita letak bulat-bulat kan. Kemudian katalah benda ni dicetak tau cikgu. Benda ni dicetak. Boleh juga diletak dekat dalam laptop, tak ada masalah juga sebenarnya. Tapi kalau saya benda macam ni dia senang lah kita nak cetak kan. Senang kita cetak sebab apa? Sebab nanti kita senang nak tanda dekat sini. Kan. Mungkin kita boleh ubahlah dekat sini kan. Kalau ikut yang saya dapat, tapak yang saya dapat mula-mula dulu, dia bulat kosong macam ni, belum selesai. Kalau separa selesai, maksudnya on the way, kita warnakan separuh bulatan. Kita warnakan separuh bulatan. Kalau dah selesai, kita warnakan semua. Macam tu. So, ikut pada cikgu yang mana lebih mudah.
Okey, bahagian objektif khusus ni pun sama juga. Okey, objektif dah tercapai ke objektif belum tercapai. Sebagai contoh, nilam. Nilam objektifnya, kita buat nilam ni yang pertama nak meningkatkan penguasaan penggunaan BM dengan BI. Yang kedua, STEM. Okey, yang ketiga dia mungkin ada kaitan dengan pencapaian SKPMG. So kita tandalah bulat di sini. Nanti kalau dah mencapai, kita tandakanlah simbol yang ini. Dia tak susah pun, dia senang je. Okay, jadi bila-bila orang minta, orang tanya, okay cikgu, sebagai contoh lah, ada pegawai datang kan, cikgu macam mana nilam sekarang? Nilam dah jalan dah ni. Katalah masa tu dia datang bulan Mei kan, nilam berjalan dengan baik lah. Sebab sini kita dah colour-colourkan dengan warna hitam sebagai contoh. Kemudian kita bagilah dengan dia kan, kita tunjuk. Ini bukti dia. Sebab ini OPPM ni dia macam pemantauan lah. Okey, ini untuk ketua. Sama ada kalau ketua panitia pun boleh juga. Ketua panitia dia boleh juga buat macam ni. Contohlah dia dah menyenaraikan, katalah dalam aktiviti panitia atau petakwim panitia dia ada 6 aktiviti. So dia senaraikan je lah 6 aktiviti kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan? Mungkin aktiviti dia yang pertama mesyuarat. Kan? Mesyuarat berapa kali? 2 kali. 4 kali. Dia bulatkanlah 4 kali dekat mana yang dia nak buat mesyuarat. Kemudian yang kedua mungkin PLC. Kalau sekolah saya PLC memang setiap minggu. So dia dia bulatkan semua sampai hujung tahun. Macam tu. Kemudian mungkin dia ada program. Katalah dia buat program, okey bulan panitia. Bulan panitia dia sekolah suruh buat bulan 5 kata. So dia bulatkanlah bulan 5. Macam tu. Okey, itu untuk ketua. Baik, sekarang ini macam kita tengok pintas tadi. Okey, pintas tadi kan nilam. Siapa penyelaras dia? Penyelaras dia ialah kat sini penyelaras pusat sumber sekolah, dia tulis situ. Nama program nilam. Objektif dia letaklah objektif apa, tema dia apa kan. Okey, first step nilam tu, apa benda yang dia nak buat? Mungkin yang pertama dia nak buat dekat sini pelantikan AJK. Itu dia lah, bila dia nak buat pelantikan AJK. Kedua, dia buat berkenaan dengan nilam, mesyuarat. Bila dia nak buat mesyuarat. Ketiga, mungkin aktiviti dalam nilam tu. Dia macam senarai semak lah. Senang cerita memang benda dia memang senarai semak. Kita menyenaraikan benda-benda yang kita kena buat. Okey. Dan biasanya orang mengaitkan OPPM dengan pintas ini sebab di pintas tadi kita ada inisiatif. Jadi untuk permulaan, kalau untuk sekolah TS25 lah, apa yang ditulis dekat dalam inisiatif perlu ada OPPM. Kalau ada 5 inisiatif dekat dalam pintas, akan keluar 5 OPPM. Sebab setiap inisiatif tu mungkin ada penyelaras masing-masing, kan? Keluarlah 5. Macam tu. Okey. Macam saya punya OPPM mungkin sebab saya PK. Mungkin OPPM saya yang macam ni. Dan mungkin juga saya akan buat OPPM lain untuk benda-benda, contoh kata kita ambil yang ni lah kan, apa ni? Bulan panitia, kan? So OPPM saya yang kedua, saya akan letak dekat sini nama program bulan panitia. Projek dia apa? Mesyuarat. Projek dia apa? Bulan panitia PAI. Bulan bila? Nombor 3, bulan panitia BI. Bulan bila? Macam tu. Akhir sekali, laporan ataupun penilaian. Kan? Dia macam tu lah. Maksudnya benda ni memang senarai semak cikgu. Jadi tak payah bingung lah kan. Susah sangat ke nak isi OPPM? Tidak. Dia senarai semak. Yang mana senarai semak dia detail. Kalau misal kata kita contoh lain, saya bagi Kembes Tari Solat. Nama program Kembes Tari Solat. Apa benda pertama yang dia nak buat dalam Kembes Tari Solat? Dia akan lantik AJK. Dia akan buat mesyuarat. Kemudian dia akan membuat contoh penyediaan modul ataupun bahan. Keempat, mungkin dia akan membuat pengagihan kumpulan. Kan? Yang kelima, mungkin dia buat jadual, membina jadual. Yang keenam, pelaksanaan. Yang ketujuh, pengisian data mungkin.
ataupun penilaian. Penilaian dululah kan, penilaian. Yang ke-8 pengisian data. Macam tu. Kan. Jadi benda tu kan Cambridge Study solat kan satu tahun katalah ada 2 kali. So maksudnya ada dua ni lah, satu baris ni ada dua benda ni lah. Bila dia nak buat. Okay, so saya harap cikgu faham. Kalau cikgu tak faham, cikgu boleh komen dekat bawah dan nanti saya akan bantu cikgu jawab. Okay, terima kasih cikgu. Jumpa lagi.